Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad sebanyak apa yang Allah ciptakan. Dalam konten kali ini, saya akan bercerita tentang saudara saya Asib dan keluarga buniannya yang selama ini saya tak pernah tahu tentang Asib dan kisah-kisah buniannya. Kerana kisah-kisah buniannya selama ni saya tahu daripada mulut Asib sendiri. Tetapi kali ini cerita-cerita tentang Asib ini saya dapat dari Sumi yang juga masih saudara dengan saya. Dan semuanya ini terjadi secara kebetulan. Seperti yang pernah saya bagi tahu dalam konten yang sebelumnya, saya telah pergi ke rumah Asib tetapi tidak dapat berjumpa kerana rumahnya berkunci. Tetapi beberapa hari kemudian saya tergerak untuk pergi ke rumah Sumi pula, iaitu di kampung tempatnya tinggal sekarang ini, iaitu di sekitar Pernu sana. Alhamdulillah Sumi ada di rumah dan dia pun tidak ingat lagi kerana sudah terlalu lama kami tidak saling mengunjungi. Setelah saya beritahu nama, barulah dia ingat siapa saya, kerana waktu zaman kanak-kanak dulu memang kami pernah bermain-main sama-sama waktu dia datang ke rumah saya. Sebenarnya saya pun tidak pernah tahu kalau Sumi ini banyak mengetahui dan menyimpan cerita tentang Asib ini. Saya ingat saya yang banyak tahu tentang Asib kerana saya dulu pernah berjumpa Asib. Ketika berjumpa Asib, banyaklah saya bertanya Asib tentang berbagai macam tentang pengalaman Asib dengan dunia buniannya. Pada mulanya saya hanya bercerita biasa tentang berbagai perkara dengan Sumi. Dan bila saya masuk cerita tentang Asib, rupanya Sumi ni banyak tahu tentang Asib. Sumi bukan saja tahu cerita tentang Asib, termasuk kisah Asib berkahwin dengan orang bunian. Bahkan yang lebih mengejutkan saya, bila Sumi kata dia kenal benar dengan semua isteri Asib yang bunian tu. Kalau saya ni hanya kenal Asib aja, manakala tentang isteri bunian Asib saya tak nak nampak pun. Saya tahu dari mulut Asib saja dan tidak pernah melihat isteri bunian tersebut. Tetapi Sumi ini bukan saja kenal dengan isteri-isteri bunian Asib, bahkan pernah melihat dan bertemu isteri-isteri Asib ini. Jadi bila dengar Sumi ini memang lebih banyak tahu tentang Asib banding saya, maka itu banyaklah yang saya tanyakan pada Sumi tentang cerita tentang Asib ini. Kata Sumi, Asib mula-mula berkahwin dengan seorang wanita bunian bernama Enon. Enon ni mungkin ajar Zainon yang saya pernah cakap dulu lah agaknya. Kemudian Asib berkahwin lagi dengan isteri keduanya, orang bunian juga, bernama Ani. Ini mungkin nama ni Rohani ni, nama singkatan Sumi bagi Ani. Jadi kedua orang isteri Asib ni, Enon dan Ani ni, katanya ada kemahiran mengubat orang. Jadi isteri Asib ini bukan saja dia kenal, bahkan baik dengan Sumi dan pernah datang ke rumah dia di Pernu, iaitu di rumahnya yang Sumi tinggal sekarang ini. Dan kata Sumi lagi, isteri Asib ini adalah di antara orang-orang yang menyertai Sumi pergi ke Istana Gajah Bunian di Sumatera sewaktu Sumi mahu bernikah dengan Japa. Bahkan isteri Asib juga yang turut serta menemani Sumi sewaktu pergi ke Alam Bunian di Kampung Batu Putih untuk meminta cerai daripada suaminya Asim, iaitu suami bina Sumi itu. Dalam kata lain, Sumi memang kenal betul lah dan pernah bertemu muka serta boleh dianggap berkawan dengan isteri Asib tersebut. Sedangkan saya ni hanya tahu cerita saja, tidak pernah pun melihat kedua orang isteri Asib tersebut. Jadi setelah Asib ni berkahwin dengan Zainon dan Ani ni, orang benda tersebut, barulah beberapa tahun, kata Sumi, kemudiannya Asib berkahwin dengan wanita biasa. Dan kerana kedua isteri Asib ni tidak begitu bersetuju, Asib mau berkahwin dengan wanita biasa ni dengan alasan katanya wanita yang dipilih Asib itu kurang baik. Tetapi Asib mahu juga berkahwin dengan wanita tersebut. Dan inilah menjadi punca Zainon ni dan Ani ni meninggalkan Asib rupanya. Setelah mendengar keterangan Sumi tersebut, baru saya dapat kaitkan mengapa dulu Asib tinggalkan kampung dan pergi bekerja di Christmas Island. Artinya Asib telah berhenti jadi dukun. Jadi mungkin ini disebabkan kedua isterinya itu yang telah selama ini membantu dia mengubat orang, tetapi telah menikah dengan Asib. Jadi dari cerita Sumi tersebut, barulah saya faham cerita sebenar tentang Asib. Dulu saya pelik juga bila dia kita pergi ke Christmas Island tu, dia ni tukang ubat dulu.
berarti dia tidak jadi tukang ubat lagi. Rupanya ketika itu dia telah pun bercerai dengan Zainun ni, dengan Ani ni. Tetapi ada baiknya jugalah kedua-dua isteri Hasib ni, iaitu Zainun dan Ani ni, kerana mereka telah mencarikan dua orang wanita bunian lain yang namanya Etun. Ya, namanya Etun. Ini mungkin Haji Zaitun yang saya pernah sebut juga nama Zaitun ni dalam cerita saya yang dulu-dulu. Dan satu lagi Rahmah. Jadi kedua perempuan ni mahu pula berkahwin dengan Hasib, walaupun Hasib telah ada isteri manusia. Jadi mereka dua orang ni menjadi isteri Hasib setelah Hasib berkahwinlah dengan wanita biasa. Jadi menurut Sumi, kedua bekas isteri Hasib tersebut yang mencarikan wanita bunian untuk Hasib tadi, dia macam tidak percaya mungkin dengan apa bini Hasib yang orang biasa ni boleh menjaga Hasib. Jadi mungkin mereka tak yakinlah yang isteri wanita biasa Hasib yang ada waktu itu boleh menjaga Hasib dengan baik. Tetapi kedua-dua orang isteri Hasib yang baru ini tidak pandai membuat orang. Jadi barulah saya tahu dan ingat, patutlah setelah itu saya tidak dengar lagi Hasib membuat orang. Saya cuba bertanya pada Sumi, mengapa Enon dan Ani ni anggap isteri Hasib yang orang biasa ini tidak baik. Sumi tidak dapat menjawab apa sebabnya. Yang Sumi tahu, dalam anggapan Enon dan Ani, isteri Hasib yang orang biasa tu kurang baik, itu je. Dan baru saya teringat waktu saya bertemu dengan Hasib pada kali kedua dulu, memang Hasib menyatakan isteri buniannya masih kekal dengan dia. Tetapi mungkin yang dikatakan masih kekal itu adalah Zaitun dan Rahmah itu, maksudnya mungkin yang apa tu, Hasib ni kata dia masih kekal adalah isteri yang barulah, Zaitun dengan Rahmah tadi, iaitu isteri bunian yang baru dia kahwin tu. Sedangkan yang lama tu dah meninggalkan dia. Sedangkan isteri bunian yang awal itu, Enon dan Ani itu memang tidak bersama dia lagi lah dalam ketayan kan. Jadi bila Sumi menerangkan pada saya begitu, barulah saya tahu secara jelasnya Hasib dan semua isteri buniannya itu. Artinya isteri bunian Hasib ni semuanya ada 4 orang. 2 orang bernama Enon dan Ani yang menjadi isteri Hasib sebelum Hasib berkahwin dengan wanita biasa. Setelah Hasib berkahwin dengan wanita biasa, Hasib bercerai dengan Enon dan Ani. Dan setelah Hasib berkahwin dengan wanita biasa, barulah Hasib berkahwin dengan 2 orang wanita bunian lagi yang bernama Zaitun dan Rahmah. Artinya Hasib sekarang ini mempunyai 3 orang isteri lah. 1 orang manusia biasa dan 2 orang wanita bunian. Baru saya faham kedudukan sebenar Al-Hewal Hasib dan keluarga buniannya secara jelas daripada Sumi. Dan sudah tentu kebanyakan anda berkata cerita tentang Hasib ni dan cerita tentang Sumi ni seperti cerita dongeng. Tapi cerita ini bukan cerita dongeng kerana saya dapat langsung daripada orang yang mengalami sendiri perkara tersebut. Cuma kedengarannya saja seperti dongeng. Memang ada banyak lagi kisah-kisah yang saya peroleh daripada Malaysia maupun Indonesia yang kedengarannya seperti dongeng. Misalnya baju layang bunian, pedang keris bunian, lorong masuk alam bunian, pondok tapis alam bunian, dan macam-macam lagi lah. Yang kalau saya sempat, saya akan ceritakan akan datang. Jadi, insya-Allah saya akan bercerita jika saya ada masa nanti. Dan jika anda suka dengan kisah-kisah dalam channel ini, tolong subscribe, like and share, serta tekan tombol loceng agar channel ini semakin berkembang, insya-Allah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.